Assalamualaikum, saya Laila Nurmiza binti Suhaimi akan membentangkan pembentangan tentang tugasan 2 bagi mata pelajaran EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam slide pembentangan saya. Transformasi pendidikan di Malaysia telah menjadi tumpuan yang penting bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat menghasilkan individu yang seimbang dan berkualiti. Transformasi sistem pendidikan Malaysia 2013-2025 bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan negara melalui 11 anjak utama yang termasuk memperkukuh kepimpinan dan keguruan, memperkembangkan nilai, memastikan kemahiran bahasa serta meningkatkan kerjasama dengan pelbagai pihak. Pembaharuan sistem pendidikan adalah untuk menjawab cabaran keperluan semasa. Ini melibatkan pengenalan pelbagai inovasi, penyelarasan dengan perubahan global dan peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Pengenalan terhadap transformasi pendidikan merupakan pemahaman yang mendalam tentang keperluan dan aspirasi masyarakat serta perubahan global dalam bidang pendidikan. Berikut merupakan analisis tentang cabaran yang dihadapi guru bagi memastikan wujudnya transformasi pendidikan di Malaysia. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum baru. Guru perlu menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru dan menyesuaikan cara pengajaran mereka. Pembaruan kurikulum pendidikan seringkali menghadapi rintangan dalam pelaksanaan di pihak sekolah, di mana guru perlu menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru dengan pengajaran mereka. Misalnya, menyediakan latihan dan bimbingan kepada guru tentang kurikulum baru serta memberi sokongan teknikal yang diperlukan untuk melaksanakannya. Guru boleh melibatkan diri dalam pembangunan kurikulum dan memberikan maklum balas kepada pihak berkuasa pendidikan tentang pengalaman dan cabaran yang dihadapi semasa pelaksanaan kurikulum. Seterusnya, kesamarataan akses dan kualiti pendidikan, di mana guru perlu memastikan setiap pelajar mendapat akses yang sama dan berkualiti terhadap pendidikan sejajar dengan anjakan untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa dalam anjakan 11 anjakan transformasi pembangunan pendidikan, iaitu dengan guru boleh mendapatkan kerjasama dengan staf sekolah seperti kaunselor atau pekerja sosial untuk menyediakan sokongan tambahan kepada murid yang memerlukan. Ini termasuk program bimbingan akademik, kelas tambahan atau sumber daya lain yang dapat membantu meningkatkan kesamarataan akses dan kualiti dalam pendidikan mereka. Terusnya ialah kemahiran dalam ICT, di mana guru perlu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran sejajar dengan anjakan untuk memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Walaupun kemajuan teknologi masih terdapat guru yang kurang mahir, terutama guru yang 50-an dalam menggunakan teknologi semasa proses pengajaran. Ini boleh menghalang transformasi pendidikan yang berorientasikan teknologi. Contohnya, penyediaan latihan dan bimbingan kepada guru yang kurang berkemahiran untuk menggunakan teknologi pendidikan seperti perisian pembelajaran, platform pembelajaran dalam talian dan aplikasi mobil yang kini dijadikan sebagai kursus. Pihak berkuasa pendidikan juga boleh menyediakan kemudahan akses kepada peralatan dan latihan berkaitan teknologi bagi guru yang memerlukan. Kerana terdapat setengah guru tiada kemudahan seperti laptop dan printer. Akhir sekali, kekurangan sumber dan fasiliti, yang di mana banyak sekolah di Malaysia masih menghadapi masalah kekurangan sumber dan fasiliti seperti buku teks, peralatan dan keperluan infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat menghalang guru untuk menyampaikan pengajaran lebih efektif. Ia dapat diatasi melalui pencarian bantuan dari pihak berkepentingan seperti pihak sekolah, ibu bapa dan pihak swasta untuk dapatkan sumbangan sumber dan fasiliti yang diperlukan. Selain itu,
Guru juga boleh memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kekurangan sumber dengan menggunakan bahan pelajaran digital yang boleh diakses secara percuma. Misalnya dalam RBT, jika dulu kit mereka bentuk dapat diberikan kepada setiap orang satu kit. Namun kini, kerana kekurangan peruntukan menyebabkan kit perlu dikongsi dan bekerja dalam kumpulan yang akan menyukarkan guru dalam melakukan penilaian terhadap projek terhadap kit yang diberi. Basis seterusnya ialah implikasi mobiliti sosial terhadap pencapaian akademik pelajar. Yang pertama adalah akses kepada sumber pendidikan yang berkualiti. Akses kepada sumber pendidikan yang berkualiti iaitu mobiliti sosial yang positif dapat membuka akses kepada sumber pendidikan yang lebih baik seperti tuition, buku rujukan atau persekitaran pembelajaran yang kondusif. Contohnya, pelajar yang berasal dari lapisan sosial yang lebih tinggi mungkin mempunyai akses kepada tuition yang membantu mereka memahami subjek dengan lebih mendalam, sedangkan pelajar yang kurang berkemampuan iaitu lapisan sosial yang rendah perlu berusaha menggunakan apa seadanya untuk memahami subjek tertentu. Seterusnya, sokongan dan penilaian kepada pelbagai peluang pendidikan. Mobiliti sosial yang positif juga dapat memberikan pelajar sokongan dan penilaian kepada pelbagai peluang pendidikan. Contohnya, individu yang mengalami peningkatan status sosial mungkin mendapat sokongan untuk menyertai program kecemerlangan atau lawatan ke universiti yang dapat memperluaskan wawasan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, pengaruh budaya dan nilai dalam pembelajaran. Perubahan status sosial juga membawa perubahan dalam budaya dan nilai yang diterima oleh individu yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan mencapai pencapaian akademik. Contohnya, individu yang berpindah dari lapisan sosial rendah ke lapisan sosial tinggi mungkin lebih cenderung untuk mengejar pendidikan yang tinggi kerana nilai kekurangannya menekankan kepentingan pendidikan. Implikasi yang dinyatakan tadi menunjukkan bagaimana mobiliti sosial tidak hanya mempengaruhi kedudukan sosial seseorang, tapi juga memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian akademik mereka melalui akses, sokongan dan pengaruh budaya yang berkaitan. Bagi tajuk seterusnya ialah peranan guru sebagai pembukar jiwa murid dalam meningkatkan semangat untuk belajar. Berikut adalah antara peranan guru yang dapat guru mainkan. Yang pertama, guru berperanan sebagai motivator. Guru boleh berperanan sebagai mentor atau motivator bagi pelajar yang berasal dari latar belakang sosioekonomi rendah atau kumpulan rentetan nilai. Mereka dapat guru dapat memberikan dorongan, nasihat atau menyokong pelajar untuk mengatasi cabaran dan mencapai potensi mereka. Contohnya, guru mewujudkan program bimbingan tambahan selepas waktu sekolah untuk membantu pelajar yang memerlukan sokongan tambahan dalam pembelajaran. Guru boleh memberikan pujian dan pengiktirafan kepada pelajar yang berusaha keras untuk meningkatkan semangat mereka atau meningkatkan prestasi mereka. Seterusnya, guru sebagai penggalak minat, di mana guru mesti dapat mengenal pasti minat dan potensi setiap pelajar mereka dan menggunakan pelbagai kaedah dan bahan pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan minat mereka untuk belajar. Dengan mencipta pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan menarik, guru boleh membantu pelajar mencari kegembiraan dalam proses pembelajaran. Contohnya, seorang guru boleh menggunakan teknik pengajaran yang kreatif dan inovatif seperti permainan peranan dalam pembelajaran, projek berasaskan
berasaskan kerja atau lawatan lapangan untuk menyampaikan konsep-konsep yang rumit. Dengan cara ini, murid akan lebih bersemangat dan faham dan berminat untuk terlibat dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan minat mereka. Dengan ini, guru dapat memotivasikan mereka untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang tersebut. Apa yang dapat dirumuskan, transformasi pendidikan di Malaysia dapat membantu mengatasi cabaran-cabaran ini dihadapi oleh guru, implikasi mobiliti sosial terhadap pencapaian akademik pelajar, serta peranan penting guru dalam membentuk semangat dan motivasi pelajar untuk belajar. Dengan pendekatan yang bersepadu dan penyediaan sokongan yang berterusan kepada guru, transformasi pendidikan dapat mencapai matlamatnya untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan mencapai keadaan sosial dalam pencapaian akademik. Usaha dalam memastikan kesinambungan transformasi pendidikan di Malaysia merupakan faktor penting dalam mencapai kejayaan jangka panjang dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Pembangunan profesional yang berterusan menyediakan sokongan yang efektif kepada guru dan peningkatan akses kepada teknologi, kita dapat memperkukuhkan sistem pendidikan untuk mencapai aspirasi pembangunan pendidikan yang berterusan. Berikut merupakan antara rujukan yang digunakan untuk menghasilkan slide pembintangan. Sekian, terima kasih.